Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Pada kali ini kita akan jelaskan tentang teknik berkesan dalam penulisan pendahuluan. Kita jumpa dan bila kita membaca satu-satu artikel, jurnal, buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis yang tersohor, kita dapati idea yang ditulis dalam buku berkenaan cukup menarik minat kita disebabkan oleh pendahuluan yang ditulis dengan teknik yang betul. Begitu juga selain daripada pendahuluan, tajuk yang menarik dan olahan dalam buku itu. Namun aspek yang penting untuk kita membaca satu-satu buku ataupun mana-mana jurnal ialah kita membaca pendahuluan, kerana dia akan memberi satu erti, memberikan satu perspektif kepada kita tentang penulisan buku ataupun penulisan artikel berkenaan. Justru penting kepada kita untuk menulis teknik yang betul dalam membuat pendahuluan. Dan apakah sebenarnya peranan kepada satu-satu pendahuluan? Yang pertama ialah untuk menarik minat dan perhatian pembaca. Apabila pendahuluan itu gagal untuk menarik minat pembaca, maka pembaca apabila membaca artikel itu, membaca pendahuluan, langsung ditinggalkan penulisan itu kerana pendahuluan itu tidak benar dapat menarik perhatiannya. Yang kedua ialah dapat mengenal pasti topik yang ingin ditulis dalam artikel, dalam buku berkenaan. Mungkin dalam satu-satu isu terdapat pelbagai perspektif yang boleh dilihat, tetapi pendahuluan akan menjelaskan bagaimanakah olahan yang ingin dibuat dalam penulisan itu. Yang ketiga ialah dapat mengenal pasti, dapat menjelaskan tentang cara olahan ataupun cara perbahasan ataupun cara penghujahan yang ingin ditulis dalam buku itu ataupun dalam artikel itu, seperti menulis tentang laporan ataupun menghurai fakta, ataupun dalam artikel itu dihurai tentang beberapa pandangan orang, ataupun menjawab persoalan, ataupun berbagai-bagai teknik yang ditulis dalam pendahuluan itu. Yang keempat ialah bagaimanakah penulisan itu, paper itu, ataupun jurnal, ataupun akalah, ataupun apa itu, bagaimanakah tajuk itu ataupun penulisan itu disusun dalam penulisan itu. Ini adalah peranan yang perlu dimainkan oleh satu-satu pendahuluan. Yang kedua ialah apakah kandungan yang perlu ada ataupun apakah perkara yang perlu ada dalam satu-satu pendahuluan. Yang pertama ialah dia mesti ada latar belakang satu-satu isu, konteks tentang isu itu. Contohnya, apabila dia ingin menulis tentang permasalahan pembelajaran di kalangan pelajar, mungkin dia boleh menulis tentang perspektif bagaimanakah daripada perspektif para pensyarah yang melihat masalah yang dihadapi oleh pelajar, ataupun dia melihat cerita tentang bagaimanakah daripada perspektif student, ataupun mungkin dilihat daripada perspektif apa, dan berbagai perspektif yang boleh tulis dalam satu-satu penulisan itu. Yang kedua ialah yang penting, apakah problem, permasalahan yang perlu ataupun ingin ditulis. Tanpa ada masalah, maka tak ada alasan untuk menulis, dan tentunya kalau tak ada masalah, tak ada sebab untuk kita membaca satu-satu penulisan itu. Seterusnya, dia ada beberapa kaedah dan teknik. Antara yang popular dan boleh ditulis, diaplikasikan dalam penulisan ilmiah ialah
menggunakan general statement introduction, menggunakan ayat pernyataan, pendahuluan menggunakan ayat pernyataan, ataupun pendahuluan menggunakan soalan, ataupun pendahuluan menggunakan quotation ataupun kata-kata yang diambil daripada seseorang ataupun daripada mana-mana pihak. Contohnya ialah pendahuluan yang menggunakan general statement, ayat pernyataan umum. Contohnya kita boleh baca itu, almost every time that you turn on the television, you will find a number of shows which are extremely violent. Ini adalah satu ayat pernyataan umum yang bila dibuat satu ayat pernyataan umum dan dia kena support, dia kena tulis dia punya ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, bagi contoh, bagi sokongan fakta dan sebagainya. Mungkin lepas itu baru dia menjelaskan tentang pandangan penulis itu sendiri tentang satu-satu topik itu. Apakah penulis setuju dengan ayat pernyataan itu ataupun tidak, menggunakan walau bagaimanapun, menggunakan tetapi, menggunakan kata penghubung, namun, selain itu dan sebagainya boleh digunakan untuk menjelaskan pandangan penulis terhadap satu-satu topik yang dinyatakan ataupun ayat pernyataan yang diambil itu. Seterusnya ialah yang kedua ialah contoh menggunakan question, soalan. Dia dibuat satu ayat pernyataan dan dikemukakan dengan satu dua soalan. Boleh juga dia akan cara begitu. Dan ini dapat menarik minat orang dengan lebih cepatlah dengan satu-satu isu. Do you think that to improve our public school education, the students should be required to wear uniforms? Itu mungkin soalan. Dia buat satu pernyataan umum, kemudian datangkan dengan soalan. Itu cantik, dua gabungkan dengan dua. Dan yang ketiga ialah menggunakan quotation, menggunakan ayat, menggunakan kata yang diambil daripada mana-mana pihak. Sebagai contoh, diambil daripada Time Magazine. A recent article in Time Magazine states that the viewing extremely violent television shows is the number one cause of violence in our inner cities. Dia mengambil pandangan daripada Time Magazine. Itu juga daripada mana-mana orang lain, daripada ulama, daripada apa, yang dimulakan tulisan itu dengan pendahuluan itu adalah satu cara lah yang bagi dia merupakan cara yang efektif, yang berkesan untuk menarik minat. Bila dilihat yang menulis itu ataupun yang di-quote itu adalah ulama, adalah orang yang terkenal dan sebagainya, mungkin cara yang lebih cepat untuk dia menarik minat pembaca untuk baca seterusnya. Apatah lagi sekiranya problem yang diutarakan dalam pendahuluan itu adalah benar-benar menarik minat pembaca untuk membaca dan meneruskan pembacaan. Sama ada dia menggunakan teknik piramid terbalik ataupun piramid menegak. Piramid terbalik ialah daripada satu pernyataan yang umum kepada yang khusus, ataupun menegak iaitu daripada pernyataan yang khusus kepada yang umum. Itu bergantung kepada teknik yang boleh digunakan pakai oleh penulis dalam penulisan pendahuluan.